kita mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mendapat sesuatu lagi ibrah yang sangat besar daripada Allah, kan? Dalam keadaan kita tidak mahu begini, tetapi macam-macam cara yang sedang kita usahakan untuk kita semakin mendekat kepada Rabbul Izzati. Apa sahaja ujian yang Allah hantarkan kepada kita, jangan kita menjadi manusia yang semakin jauh kepada Allah. Ujian-ujian yang Allah hantarkan kepada hidup kita ini, kepada seluruh insan di sekeliling kita, sebab kadang-kadang kita tak merasa ujian tu pada kita, tapi ujian pada ibu ayah kita, ujian pada pasangan kita, ujian pada orang-orang yang bersama-sama dengan kita, itu juga merupakan ujian untuk kita. Contoh, bukan kita yang kena COVID-19 tu, kan? Semoga selama-lamanya bukan kita. Tetapi bukan kita juga untuk mempadanmukakan orang yang dah menjadi mangsa. Sama sekali tidak. Bila kita mendengar, Masya Allah, doakan kebaikan. Paling ustazah pesan, jangan sekali-kali menjauh daripada mereka. Dari segi hubungan hati. Hubungan hati tu ada doa, hubungan hati tu ada bersangka baik. Tetap disuruh kalau kita masih boleh pun untuk bersama-sama dengan mereka. Contohnya, yang di kuarantin, yang dihantar ke hospital adalah keluarga, salah seorang daripada keluarga mereka. Tapi setelah tes COVID sebagainya, keluarga mereka tu masih selamat. Di dalam rumah, negatif, tidak dijangkiti. Kenapa kita mesti memandang sinis, kita tak nak ziarah? Hatta yang lebih dhaif lah, menunjukkan lemahnya, dahsyatnya perangai kita ni, kadang-kadang kita tak nak berkawan dah dengan mereka. Muslimin, muslimat dirahmati Allah, tak ada siapa pun atas muka bumi Allah ni kalau tahu itu satu penyakit berjangkit yang ingin dijangkiti. Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita. Jadi sikap kita, sembang-sembang, kadang-kadang tanya, awak datang daripada mana? Daripada Kedah. Awak datang daripada mana? Daripada Sabah. Awak datang daripada mana? Daripada Kelang. Kita dengar je perkataan itu pun kita dah menjauh. Yes, menjauh, jaga jarak sebab kita tak tahu, kan? Tetapi hati kita ni jangan sekali-kali kita kata, ish, ini orang tak boleh berkawan ni, ini orang kita tak boleh dekat dengan dia. Bayangkan kalau orang itu adalah kita, bagaimana rasa? Kita sembang elok-elok, Masya Allah, kan? Muslimat dirahmati Allah, dalam keadaan patuh SOP yang kata ahlinya adalah jaga jarak dalam 1 meter. Ya, nak tanya khabar, nak sembang, kita tak tahu sebab disebut dah tadi, kita datang baru balik daripada sekian. Even ustazah baru ni nak pergi ke masuk ke TV Al-Hijrah, muslimat dah mula kena isi borang. Negeri manakah yang terakhir dilawati? Masya Allah, kita datang daripada zon mana, kawasan mana, Allah, macam-macam borang nak kena isi. Jadi tak payah berkecil hati, kan? Syaratnya kita ini tahu. Sebab itulah bagi ustazah saat ini kita tak perlu menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini. Muslimat dirahmati Allah, bagaimana caranya kita menjaga diri kita, kita jaga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Saya sangat-sangat khawatir dalam pandemik ini, muslimat dirahmati Allah, kita disuruh jaga jarak, tapi akhirnya hati-hati kita turut terjarak jauh sekali. Na'udzubillah. Ustazah sangat risau. Jadi kita dalam online, dalam kita masih lagi boleh, bayangkan Allah beri pandemik COVID-19 ini di tahun 2020. Na'udzubillah, kalau di tahun 2020 ini suasana kehidupannya macam orang dulu-dulu. Yang mana orang dulu-dulu yang tak ada handphone, yang tak boleh bervideo call, yang tak ada internet, semua Masya Allah, orang kata mati kutulah jawabnya, tak dapat apa-apa. Bersentuhan tak boleh, berdekatan tak boleh, kita tak boleh berhubung melalui menggunakan cara-cara yang demikian, kan, secara online. Masya Allah, ada hikmah. Tak ada satu perkara pun di sisi Allah yang diciptakan dengan sia-sia. Tak ada satu pun. Semuanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa susah, Allah sedangkan bersamanya, Allah sedang siapkan bersamanya yusra, kemudahan. Maka teruslah, kan, hari ini ustazah kempen dengan sangat. Semua kita telah sedia maklum akan saranan Imam Al-Ghazali. Itulah dia, zikir sebanyak 1000 kali sehari. Wajibkan, muslimat dirahmati Allah, ni nak menangis sebut ni, wajibkan setiap kita ni punya tasbih digital.
wajibkan. Kerana apa? Cabar diri anda masing-masing. Bermula daripada bangkit tidur pagi tadi, kalau hari ini dicadangkan satu zikir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Besok hari dicadangkan zikir selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ini ilal akhir sampai cukup 7 hari seminggu, sampai ke hari Ahad depan, bertemu lagi dengan hari Isnin. Muslimat yang dirahmati Allah, gambarkan kita ini bersaksi dengan lidah kita tak bergerak kecuali dengan zikir. Jadilah manusia yang beriman, yang asal bercakap ada zikir, yang bila diam dia sedang berfikir. Apa yang kita fikir, apa kedudukan kita di sisi Allah saat kita hidup, saat kita mati, dan apa yang kita gunakan lisan kita. Mungkin di kalangan kita diam, kita rasa kita tak buat dosa, tetapi jari jemari kita ini sejak pagi tadi, kalau sampai kepada jam hampir 10 pagi ini, handphone di tangan tanpa henti. Betul, kita bercakap, jom kita dengar majlis ilmu sebagainya, tetapi bagaimana dengan pelaksanaan? Jadi saya sedang mencabar diri saya sendiri, kempen kepada seluruh pencinta-pencinta ilmu Allah, jangan kita bikin tak serupa cakap. Jadi sekarang ni kita bercakap tentang zikrullah, kita sedang menyiapkan benteng diri kita. Perisainya, vaksinnya, suplemennya, vitaminnya adalah apa? Zikrullah. Ingat Allah, zikir Imam Ghazali. Dalam Facebook Muzayyanah Abdullah, saya telah kongsikan hari Isnin sampai hari Ahad apa bacaan-bacaan kita. Wajibkan diri pegang semula tasbih-tasbih digital yang duduk dalam beg-beg umrah kita, yang kita sangkut simpan dekat mana-mana, keluarkan semula. Make sure, pastikan selepas subuh tadi, kalaupun tak sempat baca Quran, duduklah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok, okey, dapat 200 kali. Nanti Zuhur buat lagi 200 kali. Muslimat dirahmati Allah, kita sekali duduk berzikir untuk 200 kali itu, insya Allah jauh lebih sekejap berbanding kita scroll FB orang itu dan orang ini, berbanding kita membalas WhatsApp, membaca cerita-cerita yang begitu begini. Percayalah, tak banyak mana. Tapi kenapa semua kita gagal? Kerana kita tewas dengan permainan nafsu. Itu pun kita tak boleh berjihad. Allahu Akbar. Dan kita kalah dengan godaan-godaan iblis yang sentiasa berazam ketika di hadapan Allah nak mengganggu seluruh hamba-hamba Allah ni, agar na'udzubillah mereka ini dimatikan dalam kekufuran dan mereka jadi geng kepada iblis. Iblis tu dicipta daripada api, dihumban ke dalam neraka. Tak apa, kita ni kulit yang cantik, Masya Allah, Allah cipta daripada tanah liat yang hitam. Kita nak sebutkan mulia, ahsanu taqwim semua manusia ini. Kenapa nak biarkan diri kita jadi geng kepada iblis yang dicipta daripada api, duduk dalam neraka, kekal khalidina fiha, na'udzubillah. Jadi perbanyakkan muslimat, bersama Ustazah Zai cabar diri hari ini untuk lisan kita, hati kita berzikir 1000 kali setiap hari dengan zikir-zikir yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah.